Mata ketiga. Pernahkah ada di antara teman-teman terasa seperti ada sesuatu di dalam bilik walaupun berseorangan? Selamat malam teman-teman semuanya, kita bersua kembali. Salam penuh takzim daripada kami, seluruh kru Teh Tarik Go, channel di mana kami akan membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik, penuh misteri, dan menyeramkan dari seantero Borneo. Untuk peneman malam ini, kami akan menjawab sebuah persoalan yang sering ditanyakan kepada kami untuk penjelasan mengenai mata ketiga. Dan seterusnya di dalam video ini, kami akan berkongsi pengalaman-pengalaman yang dialami sendiri oleh salah seorang rakan kru Teh Tarik Go yang mempunyai anugerah mata ketiga ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Penjelasan tentang mata ketiga. Dari sudut pandangan mistik, mata ketiga bukanlah sesuatu yang fisikal. Ia adalah seperti pusat tenaga aura ataupun pintu gerbang tersembunyi di dalam diri kita yang menghubungkan kita ke tahap kesedaran dan intuisi yang lebih mendalam. Apabila mata ketiga Anda terbuka, Anda akan secara tidak sengaja mempunyai pandangan kepada dimensi realiti yang berlainan. Realiti ini tidak sama dengan realiti yang di hadapan mata kebanyakan orang lain. Lantas, Anda akan mula merasai tenaga yang halus di sekeliling Anda, termasuk aura orang-orang sekeliling dan aura satu-satu tempat atau kawasan. Intuisi Anda menjadi lebih tajam, seperti ada suara yang membisikkan sesuatu. Terasa seolah-olah Anda mempunyai deria keenam, membolehkan Anda memanfaatkan pengetahuan di luar panca indera yang biasa. Kesedaran dan sensitiviti yang tinggi ini bahkan boleh menjelma sebagai kebolehan paranormal. Ada yang percaya bahawa mata ketiga yang terbuka boleh memberikan kewaskitaan yang bermaksud dapat meramal masa depan. Selain itu, keupayaan untuk melihat perkara di luar alam fizikal atau telepati, berkomunikasi dengan orang lain secara bacaan minda, dan mudah memperoleh maklumat yang biasanya tersembunyi dari pandangan. Bagaimanapun, mata ketiga bukan hanya tentang melihat yang gaib. Ia juga berkait rapat dengan dunia dalaman kita. Dan apabila dimanfaatkan sebahagiannya, kita boleh menyembuhkan diri kita sendiri dan berupaya membuka potensi kreatif yang luar biasa sekali. Pengalaman sebenar. Beberapa pengalaman pendek berikut merupakan pengalaman sebenar yang dialami oleh salah seorang rakan kru yang bernama Lansangan. Ceritanya dikongsikan di sini. Dapur Lansangan yang ketika itu remang-remang dipenuhi dengan aroma bawang putih dan rempah ratus yang baru ditumbuk. Sambil dia menggoreng potongan daging lembu segar, tiba-tiba Lansangan merasa akan kehadiran yang tidak menyenangkan di sisi dapur. Kerana setiap kali dia berpaling, sekilas bayangan melintas di sudut matanya. Bayangan itu kadang-kadang kelihatan sedang membongkok di atas mangkuk daging mentah yang baru siap dipotong, seolah-olah cuba untuk merasa daging mentah berdarah itu. Lansangan yang sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan kecil sebegitu, selalunya cuba untuk tidak panik dengan berpura-pura tidak nampak akan kehadiran entiti itu. Dari pengalamannya, dia tahu bayangan itu akan segera hilang. Tetapi kadangkala apabila perkara yang sama berulang, ia masih tetap meninggalkan rasa seram sejuk yang menusuk tulang. Dalam cerita yang lain, malam telah larut apabila Lansangan cuba untuk melelapkan mata di dalam biliknya. Tiba-tiba, matanya terbuka luas apabila dia ternampak ada sesuatu terapung di hadapannya. Dia ternampak sepasang kaki yang pucat berapung-apung di dalam bilik. Lansangan terkejut sehingga boleh dengar jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Lalu, walaupun dengan suara terketar-ketar, Lansangan membaca doa-doa perlindungan, memohon agar gangguan itu pergi dari situ. Perlahan-lahan kaki-kaki itu memudar dan hilang dan keadaan menjadi tenang dan sunyi semula. Suatu senja pada hari yang lain, ketika Lansangan sedang bersantai berseorangan di ruang tamu, satu sosok tubuh tinggi melintas dengan cepat. Sosok tubuh tinggi itu bergerak dari ruang tamu menuju ke dapur. Lansangan jadi bingung sekejap lalu segera memeriksa seluruh rumah,
Tetapi ternyata semua pintu dan tingkap terkunci rapat. Tiada sesiapa di sana. Dia segera menyadari bahwa itu sebenarnya satu entiti limpas melalui rumahnya, seolah-olah rumahnya hanyalah bayangan di alam mereka. Saat itu juga, Lansangan teringat akan satu malam di mana dia terjaga dari tidur dan ternampak entiti yang sama, menjulang tinggi di atasnya sambil memerhatikannya dengan satu pandangan yang tidak dapat dia tafsirkan. Pengalaman Lansangan seterusnya berlaku semasa dia dan rakan-rakannya sedang dalam perjalanan ke kebun. Ketika memandu di jalan kebun yang sunyi, Lansangan tiba-tiba berteriak, "Berhenti! Ada anjing besar di tengah jalan!" Rakan-rakannya terkejut karena mereka tidak ada nampak apa-apa. "Tiada apa-apa pun," kata rakan yang sedang pemandu sambil meneruskan saja perjalanan. Namun, sebaik sahaja kereta mereka melintasi tempat di mana Lansangan melihat anjing besar itu, kereta itu terhenjut-henjut dengan kuat, seolah-olah melanggar sesuatu yang tidak kelihatan. Wajah rakan-rakannya menjadi pucat pasi. Barulah rakan-rakannya percaya akan penglihatan Lansangan, walaupun tidak ada antara mereka yang boleh nampak benda itu. Baiklah teman-teman semua, sebenarnya terdapat banyak lagi penampakan makhluk gaib yang tidak sempat Lansangan kongsikan kepada kami. Namun menurutnya dia tidak pernah berhasrat untuk memiliki anugerah mata ketiga ini. Kerana anugerah ini telah membuatkan dia sentiasa berasa keletihan. Dia merasakan tenaga dan auranya sentiasa diserap dan ditarik ke dunia alam lain yang tidak dia kehendaki. Lansangan sering merasa penat apabila tenaganya terkuras secara fizikal maupun secara mental. Tapi apakan daya, dia tidak tahu cara untuk menghentikan anugerah tersebut dan hanya perlu membiasakan diri saban hari dan malam. Akhir kata dari kami teman-teman, memang benarlah kita tidak sendirian di alam ini. Inilah antara bukti-bukti bahwa terdapat banyak lagi alam lain yang tidak kelihatan di mata kasar kebanyakan orang. Sama ada kita dibenarkan untuk melihat atau sebaliknya bergantung kepada anugerah masing-masing. Mata ketiga bukan anugerah yang diingini semua orang, tetapi ia adalah bukti bahwa dunia ini lebih luas daripada apa yang kita lihat. Jangan lupa, dalam gelap malam ada yang memerhati. Dengan itu, perkongsian kisah benar misteri malam ini berakhir di sini. Harapan kami teman-teman semua terhibur dan terus dilindungi daripada sebarang kecelakaan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di channel Teh Tarik Go untuk lebih banyak kisah-kisah misteri dan menarik. Sampai jumpa lagi di episod akan datang. Selamat malam semua.